Wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi zufur. Ayat ini ada dalam surah Al-An'am. Apakah yang diharamkan Allah ke atas orang Yahudi? Dan kami haramkan atas orang-orang Yahudi segala binatang yang berkuku. Ada kuku je haram. Kalau ikutkan ayam tak boleh makan. Yahudi itu dulu. Tengok Yahudi ni Allah laknat dia orang ni lama dah sebenarnya. Setakat sekarang ni kita laknat tak ada masalah. Zaman Nabi Musa lagi dia buat macam-macam perangai. Nabi Musa bawa selamatkan dia daripada Fir'aun. Kalau dah Fir'aun bunuh mereka ni. Dah lepas sampai Palestin, masuk dalam Palestin, pap, geng-geng Fir'aun mati semua. Bila sampai ke Palestin, mereka bina kehidupan, tiba-tiba tuan-tuan, dia buat main ni Nabi Musa tu. Nabi Musa bagi makan sekian, dia nak minta hak lagi pelik, nak tengok Allah Ta'ala, lepas tu nak makanan yang Allah dah turunkan al-manna wa salwa, dia minta ni makanan kampung pula. Oh, pelik-pelik yang Yahudi ni. Jadi tak pelik hari ni, dia orang buat pelik-pelik kepada orang Islam kita. Setakat bunuh tu ni macam ni, kenjatan senjata kan. Dia cakap je, lepas tu kan dia buat dia bom lagi. Itulah Yahudi, laknatullah yang alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka kepada tajuk yang tertera iaitu halal dan haram dalam kehidupan orang Islam. Dalam tajuk ini tuan-tuan dan puan, dalam bab ini kita akan bincangkan hukum makanan dan minuman. Yang kedua, pakaian dan perhiasan. Yang ketiga, institusi kekeluargaan. Yang keempat, pekerjaan. Tuan-tuan dan puan, kita bincang dulu tajuk yang pertama ataupun bahagian yang pertama, hukum makanan dan minuman. Sejak dahulu lagi umat manusia amat berbeza dari segi pemakanan dan minuman mereka. Ada yang dibolehkan untuk mereka dan ada yang tidak dibolehkan, khususnya dalam memakan daging binatang. Perkara ini tuan-tuan dan puan jangan pelik dan tuan-tuan jangan pelik. Bila tuan-tuan pergi ke luar negara, tuan-tuan akan tengok ada binatang yang kat Malaysia kita tak makan, dekat luar negara kita makan. Sebagai contoh, ni dia panggil apa tu? Apa tu? Kan, dog tu makruh. Ni babi tu. Apa? Siput babi. Siput babi boleh makan. Dekat mana? Morocco. Dan beberapa buah negara yang berpegang dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni dia mudah dalam bab makanan. Selagi mana tidak ada dalil yang mengharamkan makanan tersebut atau haiwan tersebut, hukumnya harus. Kalau katakan orang tak makan, dia jadi makruh. Tu sebabnya ada program sebuah televisyen, dia buat macam makan mencari makan luar negara. Dulu kalau kat Malaysia, dia jalan-jalan cari makan. Dalam Malaysia tak ada isu sangat lah. Dia pergi ke luar negara. Dia bawa lah artis ni pergi ke luar negara, pusing. Semua negara dia cari makanan yang pelik. Jadi sampai kat Morocco, antara benda pelik yang jumpa, siput babi bakar. Makan di hotel 5 bintang, orang Islam semua makan, orang Arab semua makan. Jadi dia mana tahu, masa tu dia rakam, dia siap-siap. Bila sampai kat Malaysia, dia tengah edit, bahagian editing television, telefon. Dia kata, Ustaz, ni ada satu episod tu bukan sikit, satu episod. Kalau dia bagi kepada TV, katakan kepada sebuah TV tu 23 episod, so kena ada 23 sebab dibayar 23. Tapi tiba-tiba kurang satu ni macam mana? Tu masalah dia. Jadi tengok rupanya satu episod ni, tajuk dia memang makanan pelik di belah-belah Arab tu, antaranya babi, siput babi. Dia kata, Ustaz, boleh tak kita siarkan? Tapi kita sebutlah itu mazhab Maliki. Tak boleh. Sebab nanti kan kalau kita sebut, kita buka kat Malaysia, orang tengok, orang kata, oh, maknanya boleh makan siput babi ni. Sebab yang makan tu artis terkenal pula. Sudah. Jadi akhirnya, saya kata janganlah. Sebab apa? Boleh membawa kepada kekeliruan. Sebab kalau kat Malaysia, tak boleh makan. Sebab tu mazhab Syafi'i. Dipanggil haiwan dua alam. Ataupun dalam satu pandangan yang lain, disebut sebagai hawamil ard, binatang-binatang yang melata, yang duduk tepi-tepi, yang kotor, yang tak dimakan. Jadi akhirnya tak disiarkan lah. So dia orang terpaksa hantar balik pergi ke tempat lain untuk rakam untuk satu episod yang lain. Jadi nak kata bagi tuan-tuan, memang betul mazhab berbeza-beza.
Cuma kalau kita kat Malaysia, kita berpeganglah dengan mazhab Syafi'i sahaja. Senang, tak ada isu dan tidak ada pening kepala. Cuma bila orang kata, Ustaz, macam mana ni kita dekat Malaysia kita tentukan logo halal tu ikut Malaysia, mazhab Syafi'i. Tapi kat luar negara macam mana? Halal luar negara pun kita ambil kan. Ada yang pakai mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hanbali. Bila sampai kat Malaysia macam mana? Bila sampai kat Malaysia, kita akan tengok balik. Kalau dia nak masuk ke Malaysia lah. Tapi kalau kita kat luar negara, kalau benda tu dah ada logo halal, so terpulanglah awak dekat sana. Sama ada awak nak makan ataupun awak tak nak makan. Begitulah sebab awak berada dekat sana. Tapi kalau kat Malaysia, kita pegang itu untuk dijadikan standard dalam persediaan halal Malaysia. Bukan susah tuan-tuan. Baru-baru ni isu jugalah bila orang tanya kenapa susah sangat persediaan halal Malaysia ni. Dia bukan susah, tapi yang buat susah tu orang. Macam contoh dia orang minta CJ halal. Dia hantar dah ke Majlis Agama, dah hantar dah ke Jabatan Agama, dah hantar dah ke JAKIM. Tapi ada beberapa borang-borang yang tak lengkap. Permohonan yang tak lengkap. Bila tak lengkap, dia kena lengkapkan. Kalau tak lengkap, macam mana nak bagi? Itu sebabnya tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda ni dia technical. Technical tu kadang-kadang akan menyebabkan kepada sedikit kesukaran. Itu sebab sekarang ni JAKIM, Jabatan-Jabatan Agama Islam negeri-negeri, dia cuba cari jalan macam mana nak memudahkan urusan. Ya, tuan-tuan. Tambah-tambah sekarang ni teknologi ke depan, produk makanan pula pelik-pelik. Dia bukan serangga, tapi serangga. Sudah. Kita nak tentu hukum pun nak bagi nak bagi halal atau tak ni pun, alamak, ni macam mana nak tengok dari semua angle baru boleh mufti ataupun ahli jawatan kuasa tu tentukan sama ada boleh ataupun tidak. Memang ialah mencabar sikit tuan-tuan. Kalau kita bagi macam ni, dia kata, Allah, mufti kita ni menyusahkan, kata. Kalau bagi mudah pula, dia kata tengok mufti kita ni, tak ada kerja, mudah je kerja. Amboi. Pening kita. Kita buat salah, tak buat salah. Ya, tuan-tuan buat. Macam tauliah lah. Mudah sangat pun orang marah. Keras, susah sangat pun orang marah. Dia orang carilah jalan macam mana pun nak buat. Tauliah ni bukan apa tuan-tuan, untuk mempermudahkan. Pihak Jabatan Agama tahu, ini kepakaran dia bidang ni. So, bidang masing-masing lah. Macam akidah, bidang dia. Ya, macam kalau tuan-tuan tengok, kalau pakar-pakar engineering kan, dia ada TS, technologist. TS tu bidang dia. IR, bidang dia. Apa lagi? IR lagi? AR. Semua tu bidang masing-masing tu. Bukan saja bubuh itu. Kalau bahasa bubuh, banyak benda. Tadika pun kita bubuh. Jadi kepakaran masing-masing. Kita hormatlah bidang masing-masing. Sama dengan pengajian Islam. Ada bidang syariah. Ada bidang dia akidah. Ada yang bidang dia usuluddin. Ada yang bidang dakwah. So, semua jaga bidang masing-masing. Macam saya, bidang saya fiqah. Fiqah lah. Saya tak ada lagi kacau bidang Quran. Tengok bila Ustaz Faisal mengajar Quran. Saya tak boleh ambil tempat dia. Saya nak letak jawatan mengajar fiqah, saya nak mengajar Quran pula. Tak boleh lah sebab bidang saya bukan bidang Quran. Jadi bab-bab tu kita kena serah kepada bidang orang yang lebih pakar. Baik. Adapun dalam persoalan makanan dan minuman dari tumbuhan, memang tidak pernah dengar ada perbezaan yang banyak di antara manusia dari hal permasalahannya. Tumbuh-tumbuhan tak ada isu. Selagi mana tumbuh-tumbuhan tu tak mendatangkan mudarat, kita boleh makan tumbuh-tumbuhan tu. Kecuali mana yang telah menjadi khamar, iaitu arak. Kecuali di buah-buahan tu, tumbuh-tumbuhan tu telah diubah menjadi arak. Itu perlu difahami betul-betul. Ya. Sama ada berasal dari anggur, kurma, biji-bijian, apa sahaja barangan yang lain. Apabila ia bertukar menjadi arak atau minuman yang memabukkan. Ini kalau dah berubah kepada benda yang haram lah. Contoh, ni cuka. Kita nak buat cuka. Kalau kitab-kitab lama banyak dibincangkan tentang apa yang berlaku pada cuka lah. Dia buah anggur. Ataupun buah apa lagi? Buah tamar. Ataupun buah apple. Mereka akan peram sampai jadi arak. Dia biarkan lagi sampai akhirnya mentukar menjadi cuka. Bila jadi cuka, arak tu dah tak ada kesan dah. Tak ada dah. Tu dia panggil berlakunya perubahan total. Istihalah tamah. Perubahan yang secara total. Jadi tak boleh nak kata cuka ni haram. Sebab ia dah berlaku satu proses perubahan daripada anggur kepada daripada anggur ataupun buah-buahan, daripada anggur kepada cuka, tengah-tengah tu ada arak. Tu dia. Cuma dia akan jadi isu kat Malaysia ni dalam perbincangan antara orang sains dengan orang fiqh.
Perubahan tu boleh tak ada orang masuk campur. Nak hasilkan cuka perlu ada kilang. Kilang tu dia akan masukkan bahan untuk berlaku percepatan. Nak cepatkan dia cuka. Kalau cuka dia mahal lah. Sebab apa? Nak tunggu proses biasa, lambat. Jadi sekarang ni dia ada proses mempercepatkan daripada peraman buah kepada cuka. Tapi kena menggunakan teknologi hari ni. Dengan usaha manusia. Dia yang masukkan bahan tu, dia masuk bahan kimia. Hasilnya dia cuka. Kat situ yang jadi khilaf tu buat kat Malaysia ni. Benda tu masih lagi perbincangan dalam kalangan orang sains dan orang fiqh. Orang sains tak setuju apa orang fiqh buat. Orang fiqh pula kurang setuju dengan orang sains ni pula. Tu tak sekali nak kena standard kan. Baru-baru ni saya mesyuarat dengan JAKIM. Dia buatlah satu kumpulan untuk letakkan, orang kata apa, penghasilan ubat-ubatan. Istihalah yang macam mana tu? Sebab ubat-ubat ni banyak menggunakan sel. Dia panggil sel haiwan. Untuk jadikan ubat ni dia ada 3 sel. Untuk asas mudahnya nak buat ubat ni dia macam-macam cara. Ubat buah pinggang lah, ubat itulah, ubat ini. Dia akan gunakan 3 sel. Sel yang banyak dia guna, sel ni pula dia ambil bukan zaman sekarang. Dia ambil tu tahun 1950. Tapi sel tu disimpan. Nak beli sel ni tuan-tuan, kalau kawan-kawan saya dekat universiti tu, nak beli sel ni harga dia juta nak hasilkan sel tu. Nak beli sel tu, kemudian dia orang nak buat sesuatu lah, nak buat kajian lah, buat apa kan. Jadi nak bagi tahu sel tu. Jadi 3 sel. Pertama sel daripada khinzir. Ya, susah cakap. Ya. Tapi tak banyak diguna. Kena faham juga, sel tu tak banyak diguna. Bukan semua guna. Ya, sebab orang barat pun, orang yang syarikat-syarikat yang buat ubat ni pun, dia tahu nak guna khinzir ni, dia tahu negara Islam susah nak dimarket. Jadi dia orang akan cari jalan lain, dia pergi apa? Hamster. Sel hamster. Yang ketiga, dia akan guna American monyet Amerika. Buruk Amerika. Buruk Amerika pula. Afrika. Apa? Buruk Afrika. Apa dia? Tak tahulah apa chimpanzee ke tak chimpanzee, tapi dia bilang buruk Afrika lah. Dia ada jenis dia tu, bukan, saya pun tak pasti. 3 ni dia akan pakai sel. Dalam mazhab Syafi'i 3 haram. Dekat sini dia dipanggil istihalah ghairi tammah. Istihalah yang tak sempurna. Ulama bincang sebab apa? Dalam keadaan manusia memerlukan. Manusia perlukan kepada ubat. Manusia tak boleh hidup tanpa ubat tersebut. Dia perlu makan. Kalau tak, dia akan mati. Jadi ini dia lihat pada maqasid pula. Oh, banyak. Tu sebab mufti-mufti dia tak senang dalam keluarkan hukum. Saya bila tengok bila mufti-mufti dia dengar isu-isu ni kan, mereka akan bincang sampai lumat sebelum fatwa dikeluarkan. Sebab takut tersilap. Sebab benda ni kan melibatkan sains. Dia kena dengar daripada KKM. Kena dengar daripada pharmaceutical. Kadang-kadang sama-sama saintis pun khilaf. Cuma dia bukan mazhab Hanafi Syafi'i tak. Mazhab saintis A, mazhab saintis B. Macam dulu masa saya buat PhD tu, khilaf dua orang profesor tu, dua-dua ni DNA. Pakar DNA. Seorang mazhab DNA keras, satu mazhab DNA lembut. Pening bang, dua-dua mazhab berbeza. Sains ni pula dia kena ada tu, dia ni satu A lah, B lah, macam tu. Jadi tuan-tuan perempuan, zaman sekarang ni macam-macam. Itu sebab bila nak buat tu, dia nak buat garis panduan. Macam mana nak letakkan garis panduan yang mana ubat ni boleh pakai, ubat ni tak boleh pakai. Sebab dia kena tengok juga, bukan semua ubat boleh diguna pakai dengan mudah, kan? Apatah lagi yang mendakwa itu adalah ubat, lagi bahaya. Baik. Itu nanti kita bincang lah. Dia panggil istihalah semua tu. Tuan-tuan puan, perkara yang dibincangkan yang perlu kita ambil perhatian iaitu sembelihan binatang dan makan dagingnya dalam agama Hindu, Brahma. Dalam agama ni, dia bawa dia agama-agama lain tak. Sebagai kita fahamlah bahawa Islam itu antara agama yang rahmah. Dia kita boleh makan, tetapi boleh makan binatang tapi ada syarat-syarat dia. Di sana terdapat golongan manusia
Yang beragama Hindu, Brahma dan setengah ahli falsafah mengharamkan ke atas diri mereka sembelihan binatang dan memakan dagingnya. Mereka hanya memakan bahan-bahan tumbuhan sahaja. Ini macam dia panggil apa kat Malaysia ni? Veggie, golongan veggie. Ya, vegetarian. Ya. Mereka tidak akan makan daging, tapi dia orang rasa nak makan daging. Macam mana dia buat? Dia buatlah daging artificial. Dia buat daripada tumbuh-tumbuhan, dia buat bentuk memang berjaya pun. Rasa pun orang kata, rasa macam daging tapi tidak sama macam daging kultur. Itu lain pula. Itu lagi maqam tinggi tu Israel kalau dia buat maqam tinggi terus. Tu Israel ni dia memang kerja dia memang cari jalan macam mana nak jadi pelik daripada orang lain. Tu yang sekarang ni dia orang dah berjaya hasilkan daging kultur. Tapi daging yang ni dia lain, yang dia orang makan ni bukan daging. Kalau ikutkan Buddha, agama Hindu ni pun, jangan kata dia orang ni makan daging tadi, macam daging dia perbuat daripada tumbuh-tumbuhan. Yang ini kalau kata daging makmal tu tak boleh juga sebab sel tu daripada binatang. Memang tak boleh makan jugalah ikutkan. Tu sebabnya dia orang kena explain ataupun letakkan logo bahawa daging yang akan dijual tu adalah daging makmal. Contoh, kena letak macam GMF, Genetic Modified Food. Dalam tomato ada DNA tikus. Contoh. Dalam tomato ada DNA ikan. Dia tahan lama. Ni dalam kentang. Kentang tu dia panggil rentang. Kentang transgenik. Kentang ni dia masukkan DNA tikus yang tahan rosak. Walaupun diracun. Sebab tikus ni dia tahan racun. Kalau racun sikit-sikit orang ni, racun cak ayam ni dia tak rasa sangat lah. Dia kena racun yang kuat, mati terus. Jadi dia ambil DNA gen tikus tu, dia letak yang menyebabkan kentang tu tahan lama dan tak rosak kalau kena racun. Itu pun kalau ikutkan golongan ni tak boleh makan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ia akan menyebabkan kepada makan hasil daripada haiwan. Nampak tak? Itu banyaklah. Ini dipanggil etik. Cuba di UK, di US dia orang letak GMF. Macam susu, GMF. Susu tu, susu ni unik. Dia guna babi. Lembu, dipanggil GMF milk. Dia Genetic Modified Food, susu. Tuan-tuan tahu tak? Macam mana jadi susu tu dia banyak? Ni masa kajian-kajian 10 tahun lepas lah yang kaji. Sekarang ni dah advance lagi. Masa tu zaman saya buat PhD tu, masa tu tengah diguna pakai, nak tahu hukum dia kan. Lembu tenusu ni dia tak orang kata apa? Tak banyak tau. Tak banyak. Jadi susu tu tak boleh menampung. Jadi nak bagi lembu ni banyak susu, macam mana dia buat? Dia hasilkan lembu transgenik. Lembu transgenik ni dia ubah, dia ambil gen binatang yang banyak susu. Binatang yang paling banyak susu adalah babi. Nampak tak? Kadang-kadang bila saya baca balik kan, saya kata, ya Allah, patutlah Nabi SAW, para sahabat, dia bincang, para ulama, dia bincang tu. Matawallada minhuma. Apa yang terhasil daripada salah satu daripada anjing dan babi. Dalam mazhab Syafi'i, binatang yang terhasil daripada anjing dan babi, hukumnya haram. Saya dulu mikir masa zaman belajar sekolah menengah, BA dulu kan, diploma. Saya kata macam mana ada ke kambing kahwin dengan babi? Contoh, dikacukkan dengan babi jadi apa? Masa tu kita tak terlintas tau. Tapi teknologi sains ni, itu dipanggil karamatul ulama. Karamat para fuqaha dahulu. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dia bincang benda ni. Rupanya, dia ambil gen babi yang susu banyak tu kan. Dia gen, apa yang menyebabkan dia macam switch lah. Switch susu, dia ambil switch susu tu, gen susu tu dia ambil, dia tepeknya kat lembu tu. Dengan kaedah teknologi genetic modified food. Dia buat rekombinant apa semua. Akhirnya lembu tu dia lahirkan satu jenis lembu yang baru. Dia panggil lembu transgenik. Sifat lembu ni yang baru lahir ni dia tak sama macam mak dia.
Lembu ni lah yang dinamakan lembu transgenik yang akan menghasilkan susu yang banyak macam babi tadi. Jadi bila ambil DNA lembu tu, susu ke apa, check dia punya DNA, ambil lembu tu punya tu, akan adalah jujukan kod ataupun kenal pasti bahawa ia daripada babi. Na'udzubillah. Tu yang hukum nak kena jelas tu. Pening tuan. Tu zaman sekarang tu. Ni semua benda dah ada pun. Susu, dia panggil susu transgenik. Dia akan letak situ GMF. Sama ada dia ambil daripada binatang mana pun. Babi pun ada. Macam-macam tuan. Ni teknologi. Tetapi jika dapat mengambil sedikit masa untuk merenung semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, pencipta binatang itu tidak mempunyai satu matlamat pun pada zatnya sendiri. Ini kerana binatang-binatang ini itu tidak diberikan akal dan kemahuan. Kejadian dengan semula jadi diciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Oleh itu tidak hairanlah jika manusia memanfaatkan dagingnya selepas disembelih. So kita boleh guna binatang ni. Tuan-tuan nak makan. Selagi mana tidak ada dalil yang mengharamkan. Nak binatang, tuan-tuan masuk hutan, tengok ada binatang. Binatang tu tuan-tuan pun tak tahu. Tak ada dalam kitab ataupun jumpa. Sebab sekarang ni banyak binatang baru jumpa. Sebab hutan dah banyak ditebas. Jadi hutan-hutan, binatang-binatang banyak keluar, tengok muka pelik-pelik. Kata contoh. Selagi mana nampak binatang tu tidak ada dalil yang mengharamkan dan tidak mendatangkan mudarat, boleh dia makan. Cuma kalau rasa ada jumpa ikan binatang pelik, kemudian jumpa ayam kampung, balun ayam kampung dululah. Bagilah binatang pelik tu jalan dulu. Macam-macam lah tuan-tuan sekarang. Baru ni ada orang tanya, boleh ke makan zirafah? Boleh. Sebab dia makan daun. Lepas tu zirafah bukan makan kita. Dia bukan makan benda-benda kotor. Boleh makan. Cuma tergamak ke kau makan zirafah tu je lah. Kan? Pergi kat zoo negara tengok ada zirafah tua kan. Boleh tak kami nak ambil untuk sembelih? Lebih parah lagi, boleh tak kami ambil untuk buat ibadah korban? Kau jangan. Mana ada orang buat ibadah korban dengan zirafah. Tapi kalau nak makan, boleh je nak makan. Nak kalau nampak dia dah nak mati sebagai contoh kan. Sembelih, nak try rasa zirafah punya daging. Buat je lah. Apa? Nak tinggi cepat. Makan zirafah nak tinggi cepat. Nah, bagi kat budak ni cepat dia tinggi. Baik tuan-tuan dan puan. Jenis binatang yang diharamkan kepada kaum Yahudi pula. Yahudi dan Nasrani. Jadi golongan tadi dia panggil Hindu, Brahma, mereka tak makan langsung daging. Binatang. Budak cerita binatang. Tak ada langsung. Sedangkan Allah jadikan binatang tu untuk kita manfaat. Kulit dia, makan dan sebagainya. Susu dia. Ni golongan lain pula. Nombor 2. Golongan Yahudi dan Nasrani. Di dalam dianat kitabiyah, agama-agama kitab, ahli kitab, hukum hakam agama kaum ahli kitab, Allah SWT mengharamkan kepada kaum Yahudi banyak sekali daripada daging binatang darat dan binatang laut. Hal ini dijelaskan di dalam keterangan dalam fasal 11 dari Siflawi, kitab Taurat. Ini disebut dalam kitab tersebut. Kitab Taurat. Di dalam Al-Quran Al-Karim telah menyatakan setengah dari apa yang diharamkan Allah SWT ke atas kaum Yahudi dan sebab-sebab hal itu diharamkan, iaitu sebagaimana yang pernah disebut sebelum ini. Sesungguhnya sebab pengharaman itu agar mereka terlekang daripada merasakan kelazatannya disebabkan kezaliman dan kesalahan mereka yang menimpa. Wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi zufur. Ayat ini ada dalam surah Al-An'am. Apakah yang diharamkan Allah ke atas orang Yahudi? Dan kami haramkan atas orang-orang Yahudi segala binatang yang berkuku. Ada kuku je haram. Kalau ikutkan ayam tak boleh makan. Yahudi itu dulu. Tengok Yahudi ni Allah laknat dia orang ni lama dah sebenarnya. Setakat sekarang ni kita laknat tak ada masalah. Zaman Nabi Musa lagi dia buat macam-macam perangai. Nabi Musa bawa selamatkan dia daripada Fir'aun. Kalau dah Fir'aun bunuh mereka ni. Dah lepas sampai Palestin. Masuk dalam Palestin. Geng-geng Fir'aun mati semua.
Bila sampai ke Palestin, mereka bina kehidupan. Tiba-tiba tuan-tuan, dia buat main dia Nabi Musa tu. Nabi Musa bagi makan sekian, dia nak minta hak lagi pelik, nak tengok Allah Ta'ala, lepas tu nak makanan yang Allah dah turunkan al-manna wa salwa, dia mintanya makanan kampung pula. Oh, pelik-pelik yang Yahudi ni. Dia tak pelik hari ni, dia orang buat pelik-pelik kepada orang Islam kita. Setakat bunuh tu ni macam kejahatan senjata kan. Dia cakap je, lepas tu kan dia buat bom lagi. Itulah Yahudi, laknatullah yang alaih. Mereka diharamkan semua jenis kuku. Binatang yang ada kuku. Susahnya dia orang nak makan. Nak kena cari binatang yang tak ada kuku. Dan dari lembu dan kambing, pula kami haramkan kepada mereka lemaknya. Kalau katakan kambing dan lembu, lemak dia orang tak nak makan. Macam kita kan lemak dengan daging kita ambil sekali. Dia tak boleh lemaknya. Kecuali lemak yang ada pada belakangnya. Atau yang menyeliputi perkakas dalam perutnya, dalam perut pula, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami balas mereka dengan sebab kederhakaan mereka dan sesungguhnya kamilah yang benar. Ni Allah azabkan mereka, susah nak makan membayar. Tapi sekarang ni Yahudi dia tak ikut dah. Babi pun dia orang makan. Dia tak kisahlah. Cuma adalah kumpulan yang tegas, antaranya kosher. Tu boleh. Kalau di luar negara, tuan-tuan boleh makan lagi kosher tu. Yahudi sembelih. Cuma kalau ada Yahudi sembelih dengan Pakistan, tuan-tuan makan Pakistan dulu. Ini menurut pendapat Yahudi, sepatutnya kaum Nasrani juga menjadi ikutan kepada kaum Yahudi dalam perkara ini kerana Injil telah mengisytiharkan bahawa Al-Masih Isa AS datang bukanlah untuk membatalkan wahyu, malah akan menyempurnakannya. Tetapi kaum Nasrani telah membatalkan wahyu yang turun ke atas kaum Yahudi itu. Lalu mereka membolehkan kesemua yang dilarang. Tegasnya, diharamkan ke atas kaum Yahudi di dalam Taurat selagi ia tidak dibatalkan oleh Injil mereka. Ini apa yang berlaku dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi, kumpulan Yahudi ni ada yang dibenarkan makan sebahagian daripada binatang dan tak dibenarkan sebahagian pula. Tengok, satu kumpulan mengharamkan terus. Satu kumpulan pula sebahagian boleh, sebahagian tak boleh. Iaitu Yahudi dan Nasrani. Mari kepada Arab Jahiliyah pula. Ini kumpulan ketiga. Arab Jahiliyah ni pula terlalu pengotor pula. La ilaha illallah. Tengok. Satu kumpulan tak boleh langsung. Satu kumpulan sebahagian boleh, sebahagian tak boleh. Iaitu Yahudi dan Nasrani. Kumpulan Arab Jahiliyah, ada pun kaum Arab Jahiliyah, mereka telah mengharamkan sebahagian dari binatang kerana menganggapnya jijik. Dia nampak kotor, dia tak makan. Dia tak kotor. Ya? Sebahagian yang lain diharamkannya dengan alasan ibadat. Ada pula yang diharamkan binatang-binatang tertentu untuk dijadikan ibadat. Tak boleh makan daging tu. Itu untuk ibadat untuk Tuhan dia. Sebagai contoh patung-patung berhala. Ya? Antaranya diharamkan binatang untuk bahirah, saibah, wasilah dan ham yang disebut tentang penafsirannya sebelum ini. Sebaliknya mereka telah membolehkan kebanyakan dari benda-benda yang kotor seperti memakan bangkai dan darah yang mengalir. Orang Arab Jahiliyah, diorang kalau diorang nak hilang, nak tambah tenaga bila bermusafir, ini disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam buku Fiqh As-Sirah, ya. Kenapa pengharaman darah itu diharamkan oleh Allah Ta'ala? Audamam masfuha, darah mengalir. Dulu darah mengalir, sekarang ni orang ambil darah mengalir, dia keluar, dia dimasukkan dalam makmal, hasilnya dia pecahkan darah merah tu kepada darah merah yang tak berfaedah, 44% dibuang, 55% diambil untuk jadikan plasma darah. Plasma darah ni pula macam-macam produk digunakan untuk pejalkan daging. Itu sebab kalau di luar negara, yang jenis daging-daging tu tuan-tuan kena beringat. Sebab apa? Dia orang gunakan plasma untuk nampak merah, segar dan dia panggil apa? Fresh. Jadi orang Arab Jahiliyah dia bukan makan plasma, dia minum tu darah tu. Apabila mereka bermusafir. Bila musafir, dia orang akan minum darah. Darah tak banyak. Dia tak adalah minum darah sebotol, secawan, tak ada. Kita kalau nak pergi bermusafir malam-malam bawa kereta, orang lelaki dia minum apa? Dia orang singgah kat Petronas beli apa?
Root beer? Apa? Kopi. Kopi tu standard. Red Bull. Ada pula yang minum 100 plus. Selalunya dia akan cari tongkat Ali. Tongkat Ali ni famous betul tuan-tuan. Mana dia dapat tongkat saya tak tahulah. Kawan-kawan saya kat Mardi kata nak dapat tongkat Ali bukan senang Ustaz. Oh susah. Habis yang ni kadang-kadang ekstrak. Tu yang buah pinggang kita boleh ada masalah kalau kita banyak sangat makan benda-benda yang ekstrak ni. Sebab kita kena banyak minum air kosong dan seumpamanya. Orang Arab dulu jahiliah, dia akan bawa batang besi. Macam batang besi yang dalam dia lompang. Macam straw besi. Tajam depan. Bila time dia bermusafir, dia akan cocok di bahagian unta yang dia bawa untuk keluarkan darah-darah yang merah itu untuk diminum sebagai tambah tenaga. Jadi itu sebab turun ayat Allah haramkan darah yang mengalir untuk dimakan atau diminum. Zaman sekarang darah itulah yang digunakan untuk penyedap ataupun pelengkap kepada makanan-makanan moden. Termasuk buat kek digunakan juga. Dia guna plasma. Itu sebab itu semua tidak dibenarkan. Hukumnya haram. Sebab asalnya pun haram. Nah? Jadi ini zaman jahiliah. Dan zaman jahiliah tidak dibenarkanlah untuk orang Islam kita pada hari ini ikut apa yang orang jahiliah buat. Jumpa binatang bangkai, makan. Tak boleh. Sebenarnya bangkai ni pun fitrah manusia, kita tak makan tau. Fitratullahi allati fataran nas fitratullahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tuan-tuan perasan tak kalau tuan-tuan tengok ada lembu accident? Kambing accident, ayam accident. Kenapa tak ada orang ambil? Apa? Kita memang tak ambil sebab kita tahu dah mati accident, bangkai. Kenapa orang bukan Islam pun tak ambil? Orang Buddha tak ambil. Orang Hindu yang makan daging tak ambil. Apa lagi? Orang Kristian tak ambil. Orang asli ambil? Tak tahu. Orang asli pun makan yang elok juga. Dia takkan ambil lah tepi jalan itu. Sebab saya pergi ke Genting, pergi ke ke yang tinggi tu. Cameron. Ada dia tengok binatang-binatang hutan kan yang accident. Orang asli tak ambil pun. Sebab apa? Sebab fitrah manusia tak akan ambil binatang yang mati terlantar gitu. Sebab dalam mazhab Hanafi bukan saja binatang terlantar tu, yang kat laut yang mati taufik, mati bangkai, tak boleh makan. Haram dalam mazhab Hanafi. Tuan-tuan tengok ikan-ikan terapung kan, tak boleh makan dah. Walaupun masih elok, sedap, nampak macam segar, tak boleh ambil. Sebab mazhab Hanafi dia anggap itu binatang bangkai, tak boleh makan. Dikhawatiri ada kesan-kesan yang buruk pada binatang tersebut. Dia mati sebabkan racun. Kita makan, kita akan mati pula. Atau kesan pada manusia. Mazhab Syafi'i boleh. Selagi mana ia tidak diketahui kemudaratannya. Mana kita tengok, tak ada mudarat. Tapi bila tengok, ada tanda-tanda ia beracun, maka tak boleh makan lah. Dia mati sebab minyak saja. Cuci-cuci minyak hilang. Boleh ya. Tu mazhab Syafi'i boleh. Tak ada masalah. Baru ni tuan-tuan, ada kes baru ni. Orang Sepang. Dia geng-geng ni geng yang mancing. Geng mancing. Jadi bila dia balik, dia mancing. Selalu bila mancing kat laut ni adalah dapat ikan sikit. Tapi paling-paling banyak saya tak tahu, saya tak biasa mancing. Selalu kalau pergi mancing kat laut ni berapa banyak ikan dapat? Banyak je. Siapa biasa mancing? Cuba cerita sikit. Banyak berapa ekor? 10? Dulu boleh lah. 10 ekor. 10 kilo. 10 kilo kalau kena yang seekor 4 kilo dah tinggal 7 kilo. Ini dia bawa balik 3 baldi. 3 baldi besar penuh. Lepas tu dia balik, dia sedekah pada jiran tetangga.
Lepas orang makan tu 3-4 hari, makan ikan tu. Makan. Alhamdulillah. Tak ada sakit perut apa? Tak ada. Semua pakai pelik. Kenapa sakit perut tu? Dok, kami jumpa sebab ikan tu dia termakan minyak tumpah. Terapung ikan mati. Dia kutik, masuk kapal bawa balik. Dia sedekah dia. Jadi orang yang makan tu tanya, kata ustaz, macam mana ustaz? Haram tak kami makan tu? Sebab dia bagi tahulah ikan tu mungkin mati sebab apa? Sebab minyak bot ke apa kan? Sebab dia ada kawasan minyak tumpah sikit lah. Saya kata tak apa. Dah makan berapa hari tak? 3 hari. Ada cik wait? Tak ada. Okey lah. Tak mati ke okey lah. Dalam mazhab Syafi'i tak ada masalah. Yang tak boleh ni dalam mazhab Hanafi. Hanafi ni tak boleh makan terus. Tengok najis, buang terus. Buang. Tak kisahlah apa benda berbinatang laut. Bila mati sengaja, mati terus, buang. Haram makan. Jadi kita boleh tengok lagi dan kita boleh lihat sama ada dia mendatangkan mudarat ataupun tak. Nah. Baru ni orang Shah Alam. Dia bela ikan yang apa tu yang tak yang kat rumah ni yang besar tu. Harga puluh ribu tu. Apa? Yang merah putih dia hantar gambar. Dia kata ustaz, arwana. Dia kata yang paling mahal dia punya tu yang mati tu 77,000. Tak tahu saya. Saya tak tahu sangat. Saya tak minat sangat ikan ni. Jadi ada mati 11 ekor. Kerana dia punya air terjun tu mati. Dia tak perasan. Dia pula duduk di luar kawasan. Balik mati. Bibik dia pula tak hidup kan. Tak bagi tahu kata benda tu mati apa semua kan. Dia biar balik tengok dah terapung semua dah. Dia ambil gambar. Dia ambil video. Dia kata ustaz, ni macam mana ustaz? Boleh tak saya sedekah? Sedekah kepada siapa-siapa yang berminat nak makan. Yalah kalau saya, dia kata dia tak boleh makan sebab dia kata dia bela daripada kecil kan. Kalau tuan-tuan rasa kalau orang bagi makan tak? Makan tak? Dah mati. Mazhab Hanafi nampak? Boleh makan tak? Macam tuan-tuan makan tak? Sebab apa tak makan? Sebab dia mati gitu. Oksigen lah. Hukumnya halal makan. Halal makan. Cuma saya kata bagilah kepada orang yang tak tahu jenis ikan tu yang kamu bela. Bagilah. Kata ni ikan yang kami bela mati. Lepas tu dia pun kumpul, dia hantar, dia bagi. Alhamdulillah dia kata semua makan. Ada seekor dia tak bagi. Dia simpan dalam peti sejuk yang 77,000 tu. Itu dia nak tengok sampailah kecut, lepas tu dia nak buang dia tak ada gamak nak bagi ke orang, dia nak gamak dia nak makan. Dia simpan ada rasa dalam peti sejuk dia ada lagi ni. Dekat Bukit Jelutong. Pelik-pelik manusia ni. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, ada soalan yang masuk daripada sahabat kita secara online ni. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya soalan yang berkaitan tentang apa yang dibincangkan oleh Ustaz pada malam ini. Terima kasih. Banyak yang saya pelajari. Saya sekarang ada projek akhir, iaitu untuk membina mesin basuh beras secara automatik. Wah, hebat budak ni. Cara mesinnya berfungsi, kita akan masukkan air untuk kali pertama dalam besin untuk basuh beras tu. Kemudian air basuhan dari beras tu kita akan tapis menggunakan water filter dan gunakan semula untuk membasuhan seterusnya. Soalan saya, sah ke saya kalau guna air yang ditapis untuk basuh beras secara berulang kali? Terima kasih. Bagus, saya doakan adik ini suatu hari nanti akan jadi usahawan dan juga business woman yang hebat. Kerana dia menghasilkan produk-produk baru yang boleh membantu ibu-ibu masak nasi. Cuma saya khawatir ibu-ibu makin jadi malas. Mesin basuh pinggan dah ada. Basuh baju kering terus. Biarlah baju kedut 1 juta pun tak apa.
Yang penting keris terus. Tak payah aku sidai masuk bakul. Daripada bakul kepada bakul. Ni yang bagus pula. Basuh beras. Lepas ni elok. Basuh beras dan masak terus. Kalau Yahudi boleh reka daging, takkan kita kita nak halang anak-anak muda kita buat satu transform dalam transformasi dalam menghasilkan bahan-bahan baru. Hukumnya boleh. Selagi mana beras itu tidak bercampur dengan sumber-sumber yang haram. Sebagai contoh, mungkin tertumpah padanya najis atau terkena air kencing binatang. Itu memang kena buang. Dia masuk air, keluar terus. Kena mengalirkan air itu untuk bersihkan. Tapi masalah air yang sama tu, adakah air mustamal untuk ambil wuduk je bang? Itu untuk makan tak apa. Tak apa. Untuk wuduk je. Kalau mustamal pun untuk dia pakai, pergi jahanam kita. Mustamal ni untuk kita makan selagi mana ia tak kotor. Macam contoh, air tu masuk, dia akan masuk filter balik. Keluar balik. Ini salah satu kaedah penjimatan air. Yang kedua tu saya kata tadi. Beras itu mestilah beras yang daripada kilang yang tidak dinajisi atau dengan mana-mana najis luar. Ia memang betul-betul daripada kilang padi. Makin gatal tekak saya ni. Air habis. 3 bulan batuk, tak tahu apa pasal. Orang suruh makan madu makan dah. Doktor bagi ubat apa? Ubat antibiotik. Habis macam-macam antibiotik, tak jadi juga. Dia buat scan lung, tak ada apa. Baru ni doktor pakar pula bagi ubat stres. Dia kata batuk sebab stres. Betul, makan ubat tu hilang sekejap. Datang balik. Tahulah tuan-tuan, doalah bagi sihat. Jadi kalau kalau air tu dia tak beras itu tidak dikotori dengan mana-mana najis, sekadar kita basuh nak bagi dia bersih, air itu pula dia masuk dalam tapis, dia keluar balik, dia tapis, dia keluar balik, dan tapisan itu menggunakan tapis yang baik, maka tidak ada masalah. Dan penapis ni kena ingat, kalau penapis daripada China, tuan-tuan kena pastikan ada sijil halal. Kalau tidak, jangan ambil, kerana daripada China banyak penapis-penapis daripada tulang belulang babi. Dan juga tulang-tulang haiwan lain yang diletakkan untuk menapis. Jadi itu semua kena semak. Ya, KKM ambil maklum perkara ini, memang dia tegas dalam bab air. Air boleh bawa pada kuman dan juga virus. Jadi tidak ada masalah, sah insya-Allah. Ada satu lagi soalan ni. So saya rasa terjawab, tidak ada masalah, boleh digunakan dan teruskanlah buat mesin tersebut. Nanti tunjukkan macam mana ia digunakan, mana tahu boleh memberikan impak yang besar kepada ekonomi orang Islam, ya, dari sudut penjimatan air, dan juga daripada masa sama kita boleh mengkayakan anak-anak bangsa kita dengan produk-produk baru. Okay, soalan yang kedua datang daripada sahabat kita ni. Assalamualaikum Ustaz. Soalan luar daripada tajuk malam ini. Saya pergi ke rumah bakal suami saya kerana ada pergaduhan besar yang maknya tuduh saya memberi anaknya makanan kotor untuk mendengar kata saya. Jadi saya sekeluarga datang untuk menjernihkan keadaan, tetapi keadaan menjadi makin keruh. Malah maknya sendiri membaca chat dia bersama seorang ustaz yang mengatakan sendiri bahawa saya memang ada beri anaknya makan kotor. Boleh saya tahu ustaz, apa hukumnya dan apa sepatutnya kami buat? Harap ustaz dapat membalas dan menjawab soalan ini. Susahlah. Macam inilah tuan-tuan. Kalau apa saja berlaku pergaduhan, tuan-tuan kena ingat, pegang satu kaedah.
Al-aslu bara'atuz zimmah. Asalnya kita semua tak bersalah dan tak berdosa, sehingga ada bukti yang kuat mengatakan kita salah dan berdosa. Perempuan ni pula, jangan rasa dia bersalah, jangan rasa dia berdosa, jangan rasa tu. Sebab apa? Dia tak buat. Dia tak buat dan dia tak guna pun sihir untuk bagi makan pada anak makcik tu tadi ataupun bakal suami dia. Dan mak tu tadi, bakal mak mertua tu tadi, dia tidak boleh dengar kata-kata daripada seseorang hanya dengan mendakwa, ya. Dan tengok gambar dia, oh betul, dia ada guna sihir. Apa tanda ni Ustaz? Saya rasa, mengikut ilmu saya yang sudah lama belajar ini, dan amal ibadat saya yang sangat tinggi, rasa. Kalau macam ni letih kita. Datuk Harundin almarhum sangat marah kalau kita cepat menuduh orang itu terkena sihir. Ingat masa kami belajar tu, dia kata jangan sekali-kali kata, ni kena sihir ni. Batuk 3 bulan. Ni confirm sihir Ustaz. Sudah. Siapa yang sihir? Orang yang dekat dengan Ustaz. Sudah. Jadi tuan-tuan, kalau gitu kita akan memburuk sangka kepada orang. Jadi nasihat saya, baiki kesilapan kedua-dua belah pihak dan tak perlu salahkan sihir ataupun bomoh tertentu. Cuma apa yang perlu kita buat, kita dua-dua dampingi Allah Azza wa Jalla beramal dengan amalan-amalan yang Nabi ajar untuk hindar daripada sihir. Sihir ada, cuma kita kena hindar. Cuma jangan kita menuduh macam ni tadi, perbincangan lebih jadi keruh kerana mak dia terus menuduh penggunaan sihir dan sebagainya. Jadi mak dia pun bersalah kerana menuduh tanpa bukti yang kuat. Ya, yang perempuan ni pula tak perlu rasa risau dan tak perlu takut dengan tuduhan tersebut, sebab tuduhan tersebut tidak berasas. Jadi nasihat saya, tinggalkan lelaki itu dan keluarga lelaki tersebut kerana ia akan membawa kepada kesan yang akan datang. Anggaplah puan atau saudari lebih mulia, sangat mulia. Mak bapak kita dah jaga kita dengan baik, dengan akhlak, dengan tu, carilah lelaki baik. InsyaAllah Allah akan bagi yang terbaik. Kalau payah tak sangat, banyakkanlah berjemaah di Masjid Tunusin On ini. Adalah yang baik-baik kasi ramai, tuan-tuan. Tak dapat bapak, dapat anak-anak pun okey lah. Alhamdulillah. Daripada orang duk tuduh kita sihir. Menuduh tu senang, tuan-tuan. Tuduh tu senang. Tapi kau jawablah di akhirat kelak. Jangan risau. Kata Sufyan Al-Thawri, la takhaf ala ma qila fik. Kalau kamu takut, kamu kenal diri kamu dan kamu kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tahu apa yang ada pada kamu, kamu jangan risau apa orang nak cakap dengan kamu. Tambahan pula, cakap itu hanya omong-omong. Tak payah, jangan dengar. Kamu tahu apa yang kamu buat. Orang yang baik dengan kamu kenal siapa kamu. InsyaAllah Allah akan bagi yang terbaik untuk kamu, insyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan yang hadir? Ni soalan online. Ya? Ketam, nipah. Saya punya pandangan berdasarkan apa yang saya baca. Ketam-ketam ni semua jenis ketam, termasuk ketam nipah, ketam apa lagi? Ketam batu. Ketam batu. Semua ini adalah ketam air. Cumanya duduknya tak sama. Dia duduk ke atas, dia duduk atas nipah. Dan ia hanya duduk di kawasan-kawasan nipah tu. Nipah ni ada air tu. Cuma dia keluar kejap, ambil angin, dia terjun balik. Jadi dalam hal ini nak kata ia adalah binatang dua alam yang diharamkan, tidak ada dalil yang kuat. Jadi bagi saya, ia adalah ketam air yang hidupnya banyak di bahagian air, di dalam air. Cuma kadang-kadang dia keluar macam penyu. Penyu dia duduk di atas, dia duduk dalam air. Tapi dia telur ke atas. Lepas tu kan dia turun balik, dia tinggal telur dia. Masa tinggal telur tu manusia datang. Dia balik-balik tengoklah telur tak ada lah. Turun balik. Jahat manusia tu kan. Tapi tak boleh nak marah manusia sebab manusia dibenarkan makan telur penyu. Tak? Undang-undang tak boleh lah. Tak? Jadi katakan penyu tu berjaya menetas, penyu tu pergi mana? Dia menurun ke menaik?
Dia banyak-banyak ni macam mana fitrah dia turun? Ramai-ramai turun. Ramai-ramai pula. Semua turun dalam laut. Betul tak? Tak ada seekor pun sesat masuk rumah nelayan atas tu. Termenung dia. Kenapa tak ada orang? Tak ada. Fitrah. Sama juga macam ketam. Ketam batu, ketam nipah. Dia akan main kawasan tu je. Tak ada dia naik. Saya pernah hiking dekat atas bukit. Bawah tu nipah tau. Banyak nipah. Nipah-nipah banyak. Adalah. Tak pernah sampai atas bukit tu, atas gunung tu. Saya jumpa, ada ketam nipah tu atas gunung tu. Tak ada. Tapi bila kat bawah-bawah tu, dekat-dekat air ada lah. Nampak tak? Jadi bermakna, tidak ada masalah, boleh makan. Itu pandangan saya lah. Kan? Cuma, untuk isu fatwa, perlu dirujuk kepada muzakarah fatwa. Negeri-negeri. Dan negeri-negeri tak sama pula. Jadi tuan-tuan kat Selangor, kena rujuklah Selangor. Wallahualam. Boleh lah. Dan makan ke nipah? Tak makan? Saya pun tak tahu yang mana satu nipah. Sebab dia orang ada tunjuk lah. Nipah tak nipah kan. Bila sampai kat kedai, makan ni semua. Dah siap makan, dah siap buat gulai. Borong kata, Ustaz ni nipah kan? Oh iya ke? Dah selesai dah. Alhamdulillah. Wallahualam. Sekarang ni lagi lah. Penghasilan udang. Dia panggil udang nio. Saya baru siap. Dan dah bentang pun di Depan Mufti Sarawak. Dan dah keluarkan hukum dia. Akan dikeluarkan oleh Fatwa Negeri Sarawak. Udang nio ni, dia panggil udang LGBT. Nama buruk sikit lah. Tapi, udang jantan yang ditelurkan. Udang jantan menelur. Dan telur udang jantan ni, dia sekarang ni dia punya kilang dia kat Port Dickson. Kita orang pergi tengok semua. Bila dia lahirkan udang nio ni, telur dia akan bila dia udang jantan bertelur, udang jantan bertelur, dan telur tu bila dia menetas, berjaya menetas, ia akan jadi udang galah yang paling besar. Harga berpatutan. Ni teknologi. Dah gunakah kat ikan pun dah guna lah. Dia jadikan ikan tu besar. Boleh tak makan? Boleh. Selagi mana dia tak letak bahan-bahan yang najis ataupun bahan-bahan yang boleh mendatangkan mudarat. Tak ada. Semua tu teknologi hari ni. Tu panggil udang LGBT. Mula-mula ramai takut makan tak boleh. Ni udang macam mana udang jantan bertelur pula? Haram makan ni. Tak apa pula haram. Manusia berjaya menelurkan udang jantan. Tapi bukan dengan kaedah lewat. Bukan. Itu kena faham betul-betul. Ini kaedah teknologi moden. Dia buang, adalah kaedah dia. Dia buang dekat ni. Lepas tu dia akan masukkan bahan. Hormon dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita jumpa pada bulan depan. Apa yang baik itu daripada Allah. Yang kurang daripada saya sendiri. Tuan-tuan doakan saya bagi sihat lah. Risau juga ni. Lama sangat. Kan? Tapi bila bercakap kat rumah okey. Bercakap. Wallahu a'lam. Adalah tu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujib ad-da'wat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qaballahu minna wa minkum taqabbal ya karim.